Yang Berhormat Bera. Belah sini memang tak ada. Sana tak sokong, sana tak sokong. Terima kasih. Kami sokong Bera lah. Tua. Terima kasih kepada Yang Tua kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2024 pada kali ini. Tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana berjaya membentangkan belanjawan 2024 pada 13 Oktober lalu. Terlebih dahulu saya ingin mengajak ahli-ahli yang berhormat untuk sama-sama mendoakan keselamatan saudara-saudara kita di Palestin dan mengutuk sekeras-kerasnya rejim apartheid Israel yang tanpa berperi kemanusiaan membunuh serta melakukan penghapusan etnik di Gaza. Konflik Palestin dan Israel ini perlu dinoktahkan segera. Sehingga hari ini saya melihat kuasa-kuasa besar tidak jujur dalam menyelesaikan isu Palestin. Tindakan Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto menolak resolusi Majlis Keselamatan PBB agar pembantaian terhadap Palestin dihentikan bagi memberi ruang kepada bantuan kemanusiaan tidak dapat diterima akal sama sekali. Malah sokongan daripada negara-negara Eropah seperti United Kingdom dan Perancis terhadap Israel menjadikan Zionis semakin mengganas. Buktinya Israel telah hilang kewarasan dan tanpa rasa belas ihsan mengebom Hospital Al-Ahli Al-Arabi di tengah Gaza sehingga menyebabkan lebih 500 nyawa yang tidak berdosa dan menjadikan kira-kira 1.6 juta penduduk Gaza sebagai tawanan yang menunggu masa untuk dibunuh. Ini adalah jenayah perang yang terang-terang dilakukan oleh Israel dan disokong oleh negara-negara yang bersubahat. Mereka semua sepatutnya diheret ke mahkamah antarabangsa untuk diadili. Sebab itulah ketika saya berucap kepada Perhimpunan Agung PBB tahun lalu, saya menegaskan supaya isu Palestin dimuktamadkan dan kuasa veto mesti dihapuskan. Kerana tindak tanduk seperti Amerika Syarikat inilah yang menyebabkan dunia semakin huru-hara. Saya senada dengan negara-negara Islam yang lain dan juga negara-negara seperti Ireland, Spanyol, Norway, Brazil, Colombia dan Venezuela yang mendesak supaya kegilaan Israel ini dihentikan. Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC dan Liga Arab perlu mengambil tindakan tegas terhadap kekejaman rejim apartheid Israel yang berterusan melakukan pembunuhan dan juga penghapusan etnik ini. Namun, kita kesal kerana sehingga hari ini kita tidak nampak tindakan tegas yang diambil oleh OIC dan Liga Arab kecuali hanya bercakap kosong semata-mata. Sepatutnya OIC dan Liga Arab mesti menunjukkan pada dunia bahawa semua negara Islam bersatu bersama-sama dan satu tindakan tegas perlu diambil oleh OIC dan juga Liga Arab ini. Tuan Yang Kedua, saya mahu membuka perbahasan belanjawan 2024 dengan menyentuh situasi dan perkembangan terkini ekonomi negara. Selepas negara dihambat
pandemik COVID-19. Ekonomi negara merekodkan prestasi yang positif, terutamanya pada tahun 2022 di bawah kerajaan keluarga Malaysia, sehingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di rantau ini. Walau bagaimanapun, keadaan pada hari ini sangat membimbangkan. Kadar mata wang ringgit terus menjunam, merudum, sehingga mencatatkan prestasi terburuk dalam tempoh 25 tahun. Indeks Bursa Malaysia kekal berada di sekitar 1,400 mata. Kedua-dua petunjuk ini memberikan gambaran bahawa Malaysia berhadapan dengan krisis keyakinan pelabur yang amat serius. Saya berharap kerajaan bertindak segera bagi memulihkan kembali keadaan untuk memastikan ekonomi negara bergerak pada landasan yang tepat. Saya menyambut baik reformasi pengurusan keuangan yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, termasuk Akta Tanggungjawab Fiskal 2023. Bagaimanapun saya bimbang penekanan yang agresif untuk mengurangkan defisit fiskal ini akan memberikan kesan kepada rakyat dan ekosistem perniagaan. Kerajaan harus memastikan setiap keputusan yang dibuat mesti mendorong kepada kecekapan ekonomi, mesra peniaga dan mesra rakyat. Sebagai contoh, salah satu langkah kerajaan untuk mengawal defisit fiskal ialah memperkenalkan rasionalisasi subsidi untuk mengelakkan ketirisan. Ini sekaligus membantu kerajaan untuk mengurangkan beban penuntukan yang terlalu besar untuk subsidi sehingga mencecah 80 bilion ringgit setahun. Perancangan subsidi bersasar ini bukan perkara baru. Ia telah dirancang sejak pentadbiran Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Malah sewaktu PH menerajui kerajaan ini di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir, iaitu Perdana Menteri Malaysia ke-6, Menteri KPDN-KK ketika, saya ingat ketika itu Yang Berhormat Senator Saifuddin Nasution menjadi Menteri KPDN-KK, telah mengumumkan kerajaan ingin memperkenalkan subsidi bersasar ketika itu. Tetapi sehingga hari ini subsidi bersasar masih belum boleh diperkenalkan. Kerana ia memerlukan satu mekanisme yang telus dan cekap untuk memastikan tidak ada siapa pun yang tercicir dan terkesan daripada keputusan ini. Mekanisme ini penting untuk diperhalusi kerana subsidi telah melekat dalam ekonomi sebagai komponen struktural. Subsidi kerajaan tidak hanya tertumpu kepada sektor dan segmen tertentu sahaja, malah merentasi keseluruhan sektor dan pasaran, termasuk pasaran buruh. Justru saya ingin bertanya, apakah mekanisme yang akan digunakan oleh kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar pada tahun hadapan, kerana ia tidak disentuh secara detail dalam pembentangan Belanjawan 2024. Saya difahamkan kerajaan telah membangunkan sistem pengkalan data utama ataupun PADU yang akan digunakan pada Januari tahun hadapan. PADU akan menjadi pengkalan data untuk memastikan subsidi ini diberi kepada golongan yang layak sahaja. Persoalannya, apakah sistem ini sudah bersedia? Apakah sistem ini telah diuji keberkesanannya? Kerana kita hanya mempunyai tempoh 2 bulan sahaja sebelum ia dilancarkan.
Persoalan seterusnya, siapakah yang dianggap layak untuk diberikan subsidi bersasar ini? Sebagai contoh, jika dilaksanakan subsidi bersasar untuk petrol, bagaimanakah kerajaan akan menentukan ciri-ciri mereka yang layak ini? Apakah melalui jumlah pendapatan bulanan ataupun kapasiti enjin kenderaan? Sewaktu saya menjadi Menteri KPDNKK, perkara ini telah cuba kita laksanakan. Tetapi pelbagai masalah yang timbul. Ketika itu kita mencadangkan berdasarkan kuasa kuda ataupun kapasiti enjin kenderaan. Kita cadangkan yang berpendapat kereta yang mempunyai 2000 cc ke bawah. Kita kata 2000 cc ke bawah boleh dapat subsidi. Tetapi akhirnya pelbagai-bagai cadangan dan juga pandangan diberikan oleh rakyat ketika itu. 2000 cc ke bawah. Banyak kereta-kereta yang berjenama besar, cc-nya ataupun kuasa kudanya 2000 ke bawah. Boleh mendapat subsidi, tetapi harga kereta beratus-ratus ribu. Orang kampung, sebagai contoh, beli kereta murah, Volvo, harga mungkin 10,000 saja Volvo. Untuk pergi ke masjid, ke surau malam-malam pakai Volvo. Tetapi cc-nya atau kuasa enjinnya 3,000. Jadi berdasarkan kuasa ataupun cc enjin, yang kereta Volvo yang harga 10,000 tadi tak boleh dapat minyak subsidi. Jadi akhirnya banyak perkara detail seperti ini yang tidak dapat kita selesaikan dan akhirnya kita tangguhkan dari segi subsidi bersasar. Jadi seperti ini juga kita nak tanya. Kalau petrol, subsidi petrol ditarik balik dan diberi kepada mereka yang layak, siapa yang layak yang dimaksudkan tersebut? Pelaksanaan subsidi bersasar tanpa mekanisme yang tepat akan menyebabkan rakyat terus terbeban, apatah lagi kos sara hidup yang semakin meningkat. Ketika kerajaan keluarga Malaysia, kita mempertahankan subsidi termasuk memperluaskan lagi kepada ayam dan telur, kerana fokus utama kita adalah untuk kesejahteraan rakyat. Walaupun kita tahu kita terpaksa berbelanja besar. Kerajaan memahami rantaian subsidi dalam pasaran yang kita mengambil langkah bertahan sehingga ekonomi dan pendapatan rakyat mengukuh sebagai langkah rasionalisasi subsidi boleh dilaksanakan. Namun, belum pun harga ayam diapungkan, 2 hari lepas, di dalam akhbar harian di Malaysia melaporkan harga ayam telah mencecah harga RM11 sekilo. Bayangkan apa yang akan jadi pada tahun depan jika harga ayam diapungkan. Ia pasti akan menjadi lebih tidak terkawal kerana sebanyak 70%. Saya nak beri contoh. Ayam. Kenapa harganya tinggi? 70% daripada keseluruhan kos pengeluaran untuk ayam disumbangkan oleh makanan ayam. Makanan ayam ini menyumbang kepada 70% dari segi kos pengeluaran satu ekor ayam. Bayangkan kalau tidak ada subsidi, dengan tukaran mata wang kita yang begitu lemah, harga makanan ayam pastinya akan meningkat lebih tinggi. Dan saya yakin harga ayam jika diapungkan dan tidak ada subsidi, harga ayam mungkin RM12, RM13 atau RM15. Begitu juga rasionalisasi subsidi diesel, minyak diesel. Kalau kita tarik minyak diesel,
kepada pengangkutan lori transport sebagai contoh. Kalau harga tidak disubsidikan, harga barang kesannya akan meningkat. Kerana kos transportation, kos pengangkutan tidak akan ditanggung oleh syarikat. Mereka akan serah, kita akan akan diberikan kepada pengguna. Kos pass-through pasti akan dikenakan kepada pengguna. Beban itu akan diserahkan kepada pengguna. Jadi sebab itulah subsidi bersasar ini bukan satu perkara yang mudah, dan saya berharap perkara ini dapat diteliti dengan baik oleh kerajaan. Ini tidak termasuk kata. Baru-baru ini sewaktu kita menjadi kerajaan, kita telah menyerahkan 5 syarikat yang bersekongkol untuk menentukan harga makanan ayam. Kartel menentukan harga makanan ayam, dan kita telah serahkan kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia untuk diambil tindakan, tetapi sehingga hari ini kita tidak tahu apa tindakan. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan apakah keputusan yang dicapai terhadap 5 kartel yang bersekongkol untuk menentukan harga makanan ayam itu yang menyebabkan harga ayam meningkat begitu tinggi di negara kita. Saya juga agak terkejut dengan kes yang melibatkan beras yang tidak cukup di pasar. Setahu saya, di negara kita, untuk memastikan beras mencukupi, kita mempunyai stok penimbal. Kita mempunyai stok penimbal yang mana stok penimbal ini boleh digunakan dan tempoh masanya adalah 6 bulan. Bermakna tak mungkin akan timbul masalah kekurangan beras kerana stok penimbal boleh bertahan selama 6 bulan. Saya tak tahu adakah stok penimbal masih ada ataupun tidak ada. Kerana seperti kita tahu, kata-kata rakyat di luar sana bercakap soal tidak cukup beras tempatan. Tuan Yang Bertuah, tabung kewangan antarabangsa IMF menjangkakan pertumbuhan ekonomi global berkembang perlahan sekitar 3% tahun ini dan akan kekal pada paras itu pada tahun 2024. Ini kerana pertumbuhan lemah dalam kalangan negara ekonomi maju seperti China dan Amerika Syarikat. Kita harus bersedia untuk menghadapi keadaan ini supaya rakyat tidak terkesan dan kita mampu menyediakan ekosistem yang kondusif untuk ekonomi terus berkembang. Dalam memastikan rakyat mendapat manfaat secara berterusan, kerajaan perlu mengambil langkah untuk menambah hasil negara. Justru sistem percukaian negara perlu ditambah baik bagi memastikan hasil diperolehi semaksimum mungkin untuk memangkin pembangunan negara. Laporan tinjauan ekonomi Malaysia oleh Bank Dunia menyatakan Malaysia mencatatkan pendapatan cukai yang rendah, iaitu sebanyak 12% daripada KDNK. Peratusan ini jauh lebih rendah berbanding purata yang dicatatkan oleh negara berpendapatan sederhana, iaitu sebanyak 18% daripada KDNK, dan berbanding negara pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi. Cadangan kerajaan untuk menaikkan cukai jualan dan perkhidmatan SST daripada 6% kepada 8% dianggap tindakan yang kurang tepat berbanding dengan sistem percukaian lain yang lebih efisien.
Meskipun kenaikan ini tidak melibatkan makanan dan minuman, namun harus dipahami bahawa kenaikan ini akan memberi kesan berantai kepada semua aspek yang akan turut mendorong kenaikan kepada barang-barang asas. Ini kerana peniaga tidak akan menyerap kenaikan cukai dan kos pengeluaran mereka. Justru saya sekali lagi berpendirian bahawa sudah masanya pihak kerajaan melihat kembali cukai barangan dan perkhidmatan GST yang telah dimansuhkan pada tahun 2018 oleh Kerajaan Pakatan Harapan. GST terbukti jauh lebih cekap, telus dan adil berbanding SST. Ketika GST dihapuskan, negara kita kehilangan 20 hingga 30 bilion setahun akibat daripada black economy yang dapat dilaksanakan, yang tidak dapat kita pantau dari segi pembayaran cukai itu, dan ramai kita jangka yang tidak membayar cukai seperti yang sepatutnya dilakukan. Kenaikan cukai SST sebanyak 2% ini juga memberikan tambahan sebanyak 3 bilion kepada negara. Malah firma audit antarabangsa Deloitte meramalkan kenaikan 2% SST hanya mampu menambah pendapatan sekitar 900 juta ringgit sahaja. Adakah ini berbaloi dengan kesan yang akan dihadapi oleh rakyat? Sila gulong. Dalam masa yang sama, Sila gulong, masa sudah tamat. saya nak cari yang mana yang para yang... Berapa minit saya tadi? Tak ada lagi. Tak adalah. Saya nak landing nanti. Saya Sila landing, landing, tapi ya. landing panjang sikit lah pasal landasan dia. Tuan, landasan panjang, jadi saya landing slow. Tuan Yang Dipertua, yang bijaksana, saya difahamkan inisiatif pendapatan rakyat ataupun IPR adalah kaedah yang dilaksanakan oleh kerajaan hari ini bagi menggantikan program Basmi Miskin Tegal Keluarga Malaysia ataupun BMTKM yang merupakan sebahagian daripada RMK 12. Ketika program BMTKM dilaksanakan, terdapat hampir 130,000 isi rumah yang dikategorikan miskin tegar dalam senarai Kasih pada Oktober 2022 berbanding 260,000 isi rumah dalam tempoh yang sama 2021. Penurunan hampir separuh jumlah miskin tegar ini adalah kerana pendekatan agresif oleh kerajaan ketika itu membuka semua sektor ekonomi dan sempadan dengan pantas serta dengan pantas waktu pandemik COVID-19 sedang dipulihkan. Maka disebabkan itu kita menetapkan sasaran untuk menghapuskan miskin tegar pada penghujung RMK 12 iaitu tahun 2025. Sasaran ini kita anggap sebagai realistik kerana ia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerajaan, agensi, swasta, pertubuhan masyarakat sivil dan individu. Menghapuskan miskin tegar memerlukan tekad yang tinggi daripada semua pihak, terutamanya isi rumah itu sendiri untuk berubah. Kementerian Ekonomi dalam jawapan di Parlimen pada 19 Oktober 2023 menyatakan jumlah miskin tegar adalah sebanyak 110,663 isi rumah pada September 2023. Ini berbeza dengan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa membentangkan belanjawan baru-baru ini
yang menyatakan jumlah miskin tegar adalah 18,000 isi rumah. Persoalan, kenapa wujud perbezaan data yang terlalu besar dalam tempoh yang sangat singkat? Data-data ini mengelirukan dan saya memohon penjelasan sewaktu penggulungan nanti. Boleh lagi ya? Sikit lagi. Adakah jumlah yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diambil daripada laporan survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2022 ataupun HIS 2022. HIS 2022 yang diumumkan oleh Menteri Ekonomi pada Julai lalu mengatakan bilangan isi rumah yang di bawah pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK sebanyak RM1,198 menurun kepada 0.2% iaitu 18,445 isi rumah berbanding 0.4% atau 27,158 isi rumah pada tahun 2019. Data daripada HIS adalah kurang tepat kerana ia berdasarkan tinjauan berasaskan sampel, tidak seperti data e-Kasih yang hampir real time dan mempunyai maklumat lengkap setiap isi rumah yang terlibat. Usaha untuk membasmi kemiskinan tegar ini perlu ada ketulusan supaya setiap program benar-benar memberikan kesan kepada kumpulan sasar. Saya juga mencadangkan supaya PGK dibuat berdasarkan lokaliti kerana taraf hidup di satu-satu kawasan amat berbeza seperti yang ditekankan di dalam BMTKM. Pembasmian kemiskinan harus dilakukan secara berterusan kerana kitaran kemiskinan berkait rapat dengan kitaran perniagaan. Tuan Ketua, akhirnya saya Minta pencerahan sikit. Boleh. Saya tak bagi laluan. Bagi laluan. Saya tak bagi laluan. Sila gulung. Okey, saya gulung. Ini saya gulung Ini gulung betul-betul ni. Saya mewakili pengundi saya di Bera, Penduri Getah, mengucapkan terima kasih kepada pengumuman kerajaan kerana menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah ataupun IPG daripada RM2.70 seperti yang saya suarakan ketika membahas belanjawan 2023 kepada RM3 sekilo. Jadi harga lantai dinaikkan daripada RM2.70 kepada RM3. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan. Mengikut arau dia nak RM5, tapi yes. Jadi saya nampak yang perkara ini boleh membantu meningkatkan pendapatan penoreh getah. Cuma saya tidak nampak insentif musim tengkujuh. Waktu dulu kita ada insentif untuk musim tengkujuh. RM600 ataupun RM800. RM800 untuk diberikan kepada penoreh getah sewaktu musim tengkujuh. Kerana kita tahu sewaktu musim tengkujuh penoreh getah tidak boleh menoreh getah dan tidak ada hasil langsung pun. Jadi walaupun LPG dinaikkan kepada RM3 tapi kerana langsung tidak ada hasil, jadi tidak ada pendapatan. Jadi saya amat berharap supaya BMT ataupun bantuan musim tengkujuh ini dapat dikaji semula dan diteruskan demi kepentingan penoreh getah. Jadi terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebelah sini sokong ramai. Belah sana tak ada. Saya jemput Yang Berhormat Marang.